Selamat sejahtera. Saya nak share sikit apa yang saya baca dalam daripada satu buku lah. Okay. So, cerita ni senang saja boleh faham. Semua orang boleh faham. Ini untuk semua, tanpa mengira agama, bangsa, apa adat ni semualah. So, pada satu hari dia ada dia boleh katakan ustaz ke, dia boleh kata pandit ke, guru ke, atau imam ke, sami macam mana pun boleh katalah. So dia punya tugas adalah untuk menyebarkan nilai-nilai murni daripada ajaran agama. So dia tak ada rumah, dia tak duduk rumah, dia pergi je, merantau je, itu kerja dia. So satu hari dia sampai satu kawasan kampung, perhalangan kampung, di mana dia sambil berjalan, bila dia sampai ada satu rumah, dia nampak satu, tahu tak, ada orang buat menggunakan tanah liat, dia buat piring, mangkuk, buat produk tanah liat. So di tengah buat kerja tu, so sambil dia berjalan kawasan itu, tukang tanah liat tu berdiri, tengok Tok Imam tu, dia jemput dia masuk ke rumah dia. Dia memang gembira lah bila nampak satu Tok Imam ke Tok Guru datang ke rumah dia. So dia suruh dia datang, dia tanya siapa, dia pun explain lah, dia pun terangkan siapa dia, dan dia minta Tok Imam tu ataupun ustaz ke siapalah duduk rumah dia, kena menginap di rumah dia. So jadi rumah dia akan jadi satu rumah yang suci. Okey lah, dia pun terima. Okey. So dia sambil tu dia tanya, mana Tok nak pergi? Dia kata Tok merantau, nak mengajar, pergi mana-mana masjid ke, mana-mana kuil ke, tokong ke, dia nak mengajar ataupun share dia punya pengalaman yang dia belajar daripada pengetahuan dia lah, nilai-nilai murni ajaran agama semua. Okey, dia pun happy, dan suruh dia duduk, bagi makan semua. So sambil tu dia nampak, dia tengok halaman rumah dia. Depan rumah dia ada seekor kambing. Dia ikat dekat tiang, seekor kambing, sambil orang tu tengah buat piring ke ataupun pinggan mangkuk, yang produk tanah liat. So Tok Imam tu tanya, apa, saya nampak ada kambing sini, sebab apa ikat? Tak buka ke? Biar dia buka, kalau buka kan dia boleh pergi makan rumput-rumput semua. So orang tukang tu beritahu dia, ini saya simpan ni untuk korban, nak korban, ada perayaan untuk korban. Okey, untuk simpan dia untuk hari korban. Nak korban. Habis dia tanya, korban tu boleh ke, dia tak sakit ke apa? Dia tanya, tak, ini kita turun-temurun kita buat korban, sembahyang korban, kita bagi orang semua, kita bagi-bagi semua. Okey, so sambil itu dia pergi dekat tukang yang buat produk tanah liat. Dia ambil satu tikar ataupun apa yang dia buat tu, Tok Imam tu ambil, dia jatuhkan. Bila dia jatuh, apa berjadi? Hancur apa yang tukang tanah liat tu yang dia buat tu, semua hancur. So bila hancur, dia sudah marah. Dia marah, berdiri, dia bising sama Tok Guru tu, Tok Imam ke, Tok Guru ke, Sami, siapalah. Dia bising sama dia, mana boleh Tok pecahkan ciptaan saya ni, dia kata. Dia tak puas hati, bising. Saya bagi tempat, saya bagi you duduk sini satu hari, tapi you buat macam ini. So Tok Imam tanya dia,
Ini produk awak. Ini awak buat. Ini buatan awak. Ciptaan awak. Saya jatuh, pecah, you marah. Betul tak? You marah macam you nak pukul saya. You kata kehilangan, hingkam ini semua. Sebab you dah marah kan? Okey. Dia tanya dia balik. Yang kambing itu you simpan di sana. You nak korban, you nak sembelih dia. Bagaimana kalau Tuhan yang cipta kambing tu, bagaimana kalau dia marah? Apa akan berlaku kalau dia marah? Cuba bayangkan, dia tanya. Bila saya pecah, you punya ciptaan, you marah. Tapi you pula nak bunuh ataupun korban ciptaan Tuhan itu atas nama korban, nak bagi orang. Bukankah itu salah, dia tanya. Cuba bayangkan bagaimana kalau Tuhan itu marah. Apa akan berlaku pada awak? Ataupun apa akan berlaku pada kita? Dia tak boleh jawab. Si tukang yang buat tanah liat tu, piring-piring semua, dia tak boleh jawab. Sudah jam. So itulah ajaran kita ni. Kita memang manusia ni, kadang-kadang ada orang bunuh binatang, pukul, mendera binatang. Sudah jadi hobi. Sekarang bukan saja kita mendera binatang. So benda ni sudah pergi, kita ke tahap yang tinggi lagi. Kita sudah mula mendera bayi-bayi, anak kita sendiri, dan buang dalam tong sampah. Bunuh, bakar, sembelih manusia, pukul manusia. Semua ni dah berlaku. Benda ni sudah tak ada nilai langsung. Nyawa ni sudah tiada nilai langsung. Betul tak? So kita perlu fikirlah. Kita boleh fikir, kita perlu fikir. Manusia ni adalah satu ciptaan yang paling mulia. So kalau kita tak boleh fikir benda-benda macam ni, so adakah itu satu perbuatan manusia? Adakah ini nilai murni? Kita manusia perlu fikir. Kita sembayang, bukan sembayang ni setakat sembayang je. Sembayang ni ada sebab dia. Sebab apa kita sembayang? Kita nak jadi manusia. Kita nak jadi manusia yang mulia. Manusia kena jadi manusia dengan tabiat manusia. Kalau manusia dengan tabiat bunuh, membunuh, seksa orang, seksa anak sendiri, seksa bini, seksa binatang, makan semua binatang, tanpa mengira, sebab kita nak rasa. Manusia nak rasa semua. Nafsu manusia ni. Kita sembayang, tapi sembayang tak ada haluan, tak ada sebab apa kita sembayang. Sembayang ni untuk mendidik manusia supaya jadi manusia yang bermulia. Manusia jadi manusia. Kalau manusia jadi binatang, dengan perangai binatang, bukan manusia lagi. Manusia berbadan manusia, tapi dalam, tak tahu, berperangai binatang. Binatang pun ada dia punya cara hidup. Binatang makan bila dia rasa lapar. Tapi manusia dah jadi hobi. Nak makan binatang, mendera, semua ni dah jadi hobi. Tak tahu setakat mana manusia ni boleh buat ni. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, corona virus ni, pandemik ni, adalah satu ajaran untuk manusia. Tapi manusia masih tidak mau belajar. Tak tahu bila manusia ni nak belajar. Ini adalah satu mesej pengajaran daripada Tuhan. Ada yang kata Allah, ada yang kata Jesus, ada yang kata Tuhan. So, adalah masing-masing dengan bahasa masing, dengan cara perayaan manusia masing-masing. Kita ada nama untuk Allah, Tuhan. Tapi kita tak pernah ataupun sampai matlamat sembayang tu. Sebab apa kita sembayang? Kita tak pernah achieve dia punya maksud sembayang tu. Kita manusia masih membenci antara kita.
India tak suka Cina, Cina tak suka Melayu, Melayu tak suka ni. Ini yang berlaku sekarang. The whole Amerika tak suka Cina, India tak suka Pakistan, Bangla tak suka ini. Semua ni berlaku sebab manusia belum sempurna lagi lah. Manusia ni kita belum sempurna lagi. Kita kata sembayang, tapi kita sembayang sahaja. Sembayang tu nak katakan kita we are the best. Kita agama the best. Agama paling murni, agama paling mulia. Itu sahaja. Tapi kita tak buat apa yang murni tu. Apa yang nilai-nilai agama kita tak ikut. Kita sembayang, lepas sembayang semua benda-benda yang kotor, yang buruk semua kita buat. Betul tak? Itu yang berlaku. Di satu dunia. I bukan nak kata Malaysian ke siapa, semua orang. Orang Islam tak suka Hindu, Hindu tak suka Islam, Kristian tak suka semua. All this happen lah, nak salahkan siapa? India tak suka Melayu, semua ni Melayu tak suka ni, semua jadi saya tak faham sebab apa. Bila kita manusia nak mula faham hidup ni perlu bersatu dengan tabiat Malaysia, tabiat manusia. Kalau manusia tak ada tabiat manusia, nak macam mana? Nak tak taruh dalam kategori apa? So cubalah fikir sikit. Kita perlu fikir macam ni. Kita perlu, inilah masa dia. Kita kena faham, jangan jadi sangat rasis, jangan jadi terlalu fanatik pasal bangsa, pasal agama ni semua. Agama ni perlu untuk semua orang. Saya pun perlu agama, you pun perlu agama. Kita perlu mendidik anak kita dengan agama semua. Tapi jangan kita salah faham tentang ajaran agama dan bawa anak-anak kita dalam ajaran sesat. Semua agama, semua bangsa, semua ada. India pun ada, Hindu pun ada, Muslim pun ada, Kristian pun ada, semua. Sebab masing-masing baca dan salah faham tentang ajaran agama. Masing-masing ada fahaman sendiri. So kita tak perlu ikut fahaman mereka. Kita jangan ikut Tok Guru punya fahaman. Kita jangan ikut pandit-pandit punya fahaman. Ada orang salah tafsir, salah baca buku. Dan bila diterangkan, salah terangkan. Kita tak perlu mereka lagi. Kita perlu mendidik ibu bapa perlu mendidik anak kita. Cikgu perlu mendidik anak. Cikgu yang dengan niat yang baguslah. Itu yang penting. Alright, cuba fikirlah. Terima kasih.